Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Conspiracy TV di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Kalau korang berminat dengan konten-konten dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So, tanpa membuang masa, let's roll the intro. Kita dibesarkan dengan kata-kata semangat untuk sentiasa berfikiran positif. Tak kisahlah berapa kali kita buat salah pun, buat silap, kita sentiasa akan ada ruang untuk belajar daripada kesilapan tu untuk masa depan. Kita terjatuh, namun kita berpeluang untuk bangun kembali time after time. Tapi macam mana pula dengan kesilapan kita yang tak boleh kita betulkan balik? Ia hanya mengambil satu saja kelalaian kita dan tanpa sedar, ia telah mengubah kehidupan kita kepada yang terburuk. Seorang jurutera sebuah pusat nuklear di Takaimura, Jepun yang bernama Hasashi Oichi telah membuat satu kesilapan. Dan kesilapan ini menjadikan dia tidak mampu bergerak daripada katil. Terpaksa menjalani 83 hari yang penuh dengan kesesaraan dan kesakitan yang teramat sangat. Selama 83 hari, badan Oichi secara perlahan mereput. Namun begitu, walaupun dia dah tak ada peluang untuk hidup, akan tetapi doktor mencuba sedaya upaya untuk merawat Oichi. Bukan sebab untuk menjadikan Oichi sihat tau, tapi semata-mata untuk jadikan bahan uji kaji. Ini adalah kisah tentang lelaki yang paling radioaktif di dunia. Ini adalah kisah Hasashi Oichi. Pada pagi 30 September 1999, tiga jurutera yang bernama Hasashi Oichi, Yutaka Tokugawa dan Masato Shinohara sedang bekerja di sebuah pusat nuklear di GCO Takaimura. Kilang ni sebenarnya bukan pusat janakuasa tenaga nuklear, akan tetapi pusat ini adalah tempat pembuatan fuel rod. Benda ni berbentuk silinder yang mengandungi bahan-bahan fusion seperti uranium untuk dijadikan bahan api kepada reaktor nuklear. So, tugas diorang ni adalah untuk menukar uranium hexafluoride kepada uranium dioxide. Ini adalah kali pertama kilang ni memproses bahan ni, dan disebabkan tak ada SOP yang ketat digunakan, tak ada seorang pun di kilang tu yang kerja dia spesifik untuk buat benda ni. So, diorang ambil mudah je semua benda ni. Siapa saja yang free pada ketika itu akan ditugaskan untuk buat benda ni. Sorry weh, Abang Boy bukan ahli nuklear macam orang rumah Abang Boy. Dia memang belajar nuklear. Tapi Abang Boy akan cuba describe macam mana cara untuk diorang buat benda ni supaya korang akan faham apa yang terjadi sebenarnya. So, mengikut SOP, serbuk uranium akan dilarutkan dekat dalam nitric acid dalam satu tangki yang dipanggil dissolution tank. Dan cecair ini akan disedut ke dalam satu lagi tangki simpanan dan kemudian akan disalurkan secara perlahan ke dalam satu lagi tangki luas, di mana bahan tadi tu akan diadun secara perlahan-lahan sehingga bahan tadi bertindak balas. Serbuk uranium yang dibenarkan untuk setiap banjuhan adalah 5% saja. 3 tahun sebelumnya, JCO telah mengubah prosedur ni dengan hanya menggunakan baldi stainless steel je. So, dorang langsung tak menggunakan tangki dissolution yang sepatutnya digunakan untuk membuat bahan-bahan ni. Dorang selamba je ambil mudah ni mat. Korang cuba bayangkan dissolution tank tu besar dan tinggi untuk menghalang bahan-bahan yang dicampurkan tidak bertindak balas dengan terlalu cepat. Dorang boleh guna baldi je untuk mix semua benda ni. Akan tetapi disebabkan bahan uranium yang dorang guna ni dalam konsentrasi yang sangat rendah, selama 3 tahun tak ada apa-apa insiden berbahaya yang terjadi. So, dorang pakai prosedur ni berulang-ulang kali tanpa risau. Pada hari 30 September tu, dorang sebenarnya dah 2 hari lambat dalam delivery dorang. So, apa benda yang dorang buat? Dorang modified lagi SOP yang dah daripada awal-awal lagi dah berbahaya. Pihak atasan mendesak technician untuk mempercepatkan proses penghasilan fuel rod dengan menambahkan serbuk uranium dalam sebatian yang memang dah tak stabil. Macam Abang Boy cakap tadi, dorang hanya dibenarkan untuk meletak 5% saja uranium dalam campuran. Tetapi pada hari itu, para technician yang terlibat meletakkan serbuk uranium sebanyak 18%, lebih 7 kali ganda daripada para selamat. So, instead of meletakkan campuran ni perlahan-lahan
dalam tangki dissolution, dorang terus skip proses tu. Dorang terus tonggang uranium nitrate kat dalam tangki kedua, iaitu tangki simpanan. Pada pukul 10.35 pagi, tangki simpanan telah sampai di tahap kritikal bila 16 kg uranium bertindak balas dengan 7 baldi cecair uranium nitrate dituang dekat dalam tangki tu. Cecair tu ditambah kat dalam tangki tu sebanyak 7 kali daripada paras yang disyorkan. Untuk bagi korang gambaran, desain tangki simpanan tu sebenarnya berbentuk silinder. Benda ni sebenarnya adalah untuk tak bagi cair uranium nitrate dan serbuk uranium tu bercampur dengan terlalu cepat. Pada 10.45 pagi, tiba-tiba alarm berbunyi menandakan campuran dekat dalam tangki simpanan tu telah sampai di tahap kritikal. Namun belum sempat dorang bertiga berbuat apa-apa, satu sinaran berwarna biru memancar daripada tangki simpanan tu dan mendedahkan dorang semua yang berada dekat dalam bilik tu dengan sinaran radiasi gamma dan neutron. Oyuchi yang berada paling dekat dengan tangki tu adalah antara orang yang menyerap sinaran yang paling banyak sebab dia merapatkan badan dia di tangki sambil memegang corong. Sementara Shinohara yang ditugaskan untuk menuang cecair itu dekat dalam tangki adalah orang kedua menerima sinaran radiasi. Sementara Yokokawa menerima hanya sedikit saja sinaran radiasi. So menurut Agensi Tenaga Atom Antarabangsa, tahap selamat pendedahan radioaktif bagi seseorang yang bekerja dekat dalam janakuasa nuklear adalah 20 milisievert setahun. Level dos bahaya adalah sebanyak 5,000 milisievert. Oyuchi menerima sebanyak 17,000 milisievert guys. Lebih 3 kali ganda daripada level bahaya. Gila betul. Manakala Shinohara menerima 10,000 milisievert dan Yokokawa menerima sebanyak 3,000. Serta merta Oyuchi dan Shinohara mengalami kesakitan di seluruh badan, muntah-muntah dan mengalami kesukaran untuk bernafas. Ketiga-tiga mereka bergegas ke locker room dan di sinilah Oyuchi muntah-muntah dan terus tak sedarkan diri. Mereka bertiga digegaskan ke Hospital University Tokyo untuk mendapatkan rawatan lebih lanjut. Sesampai je Oyuchi ke hospital, dia digegaskan ke unit kawalan rapi ICU. Menurut salah seorang jururawat yang berada di tempat kejadian, kulit Oyuchi kelihatan seperti seakan-akan melepuh, seperti menerima sunburn yang teruk. Kulitnya kelihatan merah kemerahan dan tangan Oyuchi agak membengkak. Sepanjang masa Oyuchi kelihatan sedar dan tak mengalami masalah kesihatan yang lain. Doktor yang merawat Oyuchi beranggapan yang Oyuchi mungkin akan boleh balik pada hari yang sama. Akan tetapi keadaan berubah menjadi lebih membimbangkan selepas ujian klinikal dijalankan. So, keadaan kita sebagai seorang manusia adalah setiap sel dalam tubuh badan kita ni akan mati dan digantikan dengan sel-sel baru. Dan benda ni akan berlaku berulang-ulang kali sepanjang kita hidup. Kromosom manusia mempunyai arahan untuk meniru sel yang lama kepada sel baru. Benda ni sangat-sangatlah penting dan tanpa benda ni sel-sel kita akan mati dan as a result badan kita tak mampu untuk berfungsi. Apa yang terjadi pada Oyuchi adalah kromosom yang ada dekat dalam badan dia hancur guys. Dan ada sebahagian daripada dia telah mutate dan berubah bentuk. Ini menjadikan arahan untuk replicate atau membuat sel-sel baru dah tak boleh dah. Dan sel-sel badan dia yang masih ada pada badan Oyuchi sedang mati dalam kadar yang cepat. Basically selepas sel-sel badan Oyuchi ni mati, dah tak ada dah sel-sel baru dihasilkan. Dalam erti kata lain, sejurus je Oyuchi menerima sinaran radioaktif tu, dia memang dah mati dah sebenarnya. Sel darah putih Oyuchi menurun secara mendadak sehingga kan sebanyak 10% saja pada masa tu. Ini menjadikan Oyuchi terdedah kepada bahaya virus. Even selsema pun boleh membawa maut. Dia telah diletakkan ke dalam bilik sterile dan mereka yang merawat Oyuchi perlu memakai baju PPE setiap masa. Pada ketika ini, doktor beranggapan yang menaikkan kadar darah putih Oyuchi dapat menstabilkan kembali badan Oyuchi dan memulakan kembali pembaharuan sel dekat dalam tubuh Oyuchi. Mereka melakukan satu prosedur yang diberi nama Peripheral Blood Stem Cell Transplantation. Basically, doktor akan mendapatkan sel-sel darah putih yang sihat daripada penderma dan salurkan benda tu dekat dalam badan pesakit. Kakak kepada Oyuchi didapati adalah penderma yang sesuai untuk prosedur ni. Dan selama beberapa hari, keadaan Oyuchi kelihatan semakin baik. Akan tetapi selepas tu rambut Oyuchi mula gugur dan sel-sel kulit Oyuchi kelihatan melepuh diakibatkan sel-sel kulit yang mati secara beransur-ansur. Setiap kali jururawat menukar pembalut luka, kulit-kulit akan melekat pada bandage dan mempamerkan isi yang seakan-akan lebam dan mati.
Selepas tu, doktor melarang menggunakan sebarang jenis pelekat pada kulit Oichi untuk mengelakkan sebarang luka lagi. Ada kalanya Oichi kelihatan seperti tak boleh bernafas akibat pengumpulan cecair yang mula banyak dekat paru-paru beliau, sehinggakan alat bantuan pernafasan digunakan. Selepas 10 hari, berita gembira dilaporkan oleh para doktor. Prosedur menaikkan sel darah putih yang dilakukan didapati berjaya untuk memulakan kembali pembinaan sel-sel baru dekat dalam tubuh Oichi. Kromosom kakaknya telah berjaya menggantikan kromosom Oichi yang telah rosak akibat radiasi. Oichi adalah satu-satunya manusia yang berjaya menjalani prosedur ni dekat dalam dunia. Semua orang gembira bila dapat tahu yang Oichi mempunyai peluang untuk pulih seperti sedia kala. Akan tetapi, selepas seminggu, tahap kesihatan Oichi kembali merosot. Uji kaji terhadap usus mendapati yang mukus dekat perut Oichi tidak dapat lagi menyerap nutrien daripada makanan. Sel-sel dekat dalam usus telah mati. Bila diorang cek balik kromosom yang sihat dekat dalam tubuh Oichi tu, diorang dapati yang kromosom tu telah mutate dan hancur akibat radiasi yang masih berada dekat dalam tubuh Oichi. Pada masa ni, Oichi telah bertindak ganas pada kaki tangan hospital. Dia cakap dia nak balik rumah dan dia dah sihat. Dia dah tak tahan dengan hospital dan berharap dia dibenarkan balik dan mati di kalangan orang yang dia sayang. Gila punya lah seksa. Pada masa ni, kerosakan pada usus Oichi tak dapat lagi diperbaiki. Dia mengalami cirit-birit berdarah sehinggakan sebanyak 3 liter sehari, guys. Ini menyukarkan lagi para doktor untuk memberi ubat-ubatan kerana tubuh Oichi tak dapat lagi menyerap ubat tu sebelum dikeluarkan daripada badan. Oichi terpaksa menjalani proses pengambilan darah, ada kalanya sebanyak 10 kali sehari. Alis mata Oichi dah tak ada dah pada masa ni. Dia terpaksa diberikan dos morfin dalam kadar yang tinggi hanya untuk tidur. Serius guys, tak terbayang kesakitan yang dialami oleh Oichi pada ketika ini. Kalau nak diikutkan, dia dah tak ada peluang nak hidup dah. Akan tetapi hari demi hari, doktor berusaha untuk merawat Oichi untuk memanjangkan rawat hidupnya. Walaupun berulang-ulang kali Oichi dan keluarganya merayu untuk ditamatkan riwayat hidup beliau. Nak tahu tak sebab apa? Semua ini adalah kerana para doktor daripada seluruh Jepun datang untuk melihat keadaan Oichi. Mereka mengambil rekod hari demi hari untuk melihat kesan radiasi pada tubuh manusia. Seperti bahan uji kaji guys. Doktor yang merawat Oichi berusaha untuk menyelamatkan Oichi. Sebenarnya bukan untuk menyelamatkan nyawa dia, akan tetapi untuk melihat kesan buruk radiasi kepada tubuh manusia. Sebab tak pernah lagi dalam sejarah manusia seseorang menerima dos radiasi setinggi ini. Setelah lebih 2 bulan, Oichi menjalani skin graft untuk menggantikan sel-sel kulit yang telah mati, memasukkan darah merah berhari-hari, bernafas menggunakan alat bantuan pernafasan. Usus mengalami kecederaan teruk dan sel-sel dekat dalam tubuh Oichi beransur-ansur mati. Walaupun dengan segala usaha untuk mengekalkan riwayat hidup Oichi, pada 21 Disember 1999, Oichi menghembuskan nafasnya yang terakhir akibat serangan jantung. Disebabkan blood transfusion yang dilakukan berulang-ulang kali, mengakibatkan jantung Oichi berdegup laju mengepam darah ke seluruh badan. Jantung Oichi mengepam sebanyak 120 detik seminit. Ini boleh disamakan dengan seorang pelari maraton. Stres pada jantung Oichi sangat-sangatlah besar dan akhirnya jantung itu terhenti. Selepas 83 hari berjuang, Hasashi Oichi menyerahkanlah kepada ajalnya. Pada 27 April tahun 2000, teknisien kedua, Masato Shinohara, pula meninggal akibat kegagalan organ dalaman. Pada April 2001, 6 pekerja kilang JCO didapati bersalah atas kesalahan kecuaian yang mengakibatkan kematian. Seramai 600 pekerja kilang, ahli bomba, pekerja perubatan dan penduduk sekitar telah terdedah kepada radiasi. Pihak JCO telah bersetuju untuk membayar wang papasan sebanyak $120 juta kepada mangsa-mangsa yang terbabit dalam kemalangan ini. Pada Mac tahun 2000, Badan Tenaga Atom telah mengarahkan kilang JCO untuk menutup operasi kilang mereka selepas Presiden JCO meletakkan jawatan dan mengaku bersalah atas kecuaian yang berlaku. Kadang-kadang dengan kesilapan kecil boleh membezakan antara hari kerja yang normal dengan mati dalam keadaan yang mengerikan. Gila guys. So that's it for today. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan konten kali ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.